Nama saya Nasya Adami Tuan Musa dan nombor matrik saya 262197. Seterusnya, sebelum saya mulakan perbincangan, saya akan terangkan beberapa agenda yang saya nak sampaikan. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua objektif kajian dan ketiga konsep dokumentari. Dan seterusnya metod produksi, running order dan akhir sekali adalah belanjawan. So saya masuk ke pengenalan. Pengenalan tentang dokumentari Baba dan Nyonya. So, apa itu Baba dan Nyonya? Sebelum saya mulakan, dokumentari video saya dihaskan dalam bentuk sejarah asal-usul dan hidangan masakan yang terkenal dalam Baba Nyonya. So, Baba Nyonya ni, kalau nak tahu tentang sejarah ringkas, pendatang Cina yang datang ke Melaka pada masa itu dan berkahwin dengan wanita tempatan. Disebabkan itulah telah berlakunya asimilasi. Asimilasi ni bukan dalam makanan saja, tapi dalam bahasa dan berbagai lagi budaya yang mereka bawa. Baba, perkataan Baba adalah merujuk kepada lelaki dan Nyonya merujuk kepada perempuan. That's why Baba dan Nyonya ni kita panggil dia sebenarnya etnik lah. Dia adalah etnik minoriti yang berada di Melaka. Tetapi bukan sahaja di Melaka, terdapat di Pulau Pinang juga. So, itu asal-usul Baba Nyonya lah secara ringkas. Dan saya pergi ke objektif. Objektif kajian ada 3, iaitu di mana pertama saya akan menjelaskan tentang asal-usul etnik Baba dan Nyonya secara ringkas sahaja. Dan kedua, mengenal pasti hidangan yang terkenal dalam kalangan etnik Baba dan Nyonya. Yang ketiga, mengetahui pelbagai kaedah masakan yang digunakan ketika menyajikan hidangan. Dan seterusnya, saya pergi ke konsep dokumentari. Konsep dokumentari yang saya buat pada video ni, saya menggunakan konsep bebas, fiction dan sedikit kewartawanan. Sebab saya nak buat dokumentari ni as macam kita nak tunjuk kepada orang yang asal-usul Baba Nyonya ni daripada mana dia datang. Dan dari satu, Baba Nyonya ni adalah etnik minoriti. So, saya mengetengahkan makanan hidangan mereka yang terkenal. Itu konsep dokumentari saya lah. So, saya teruskan kepada metod produksi. So, dalam pembuatan dokumentari ni, metod produksi ada 3 tahap, iaitu pre-produksi, produksi dan pasca produksi. Untuk pre-produksi, saya membuat wiki lah, membuat observation dekat Bandaraya Melaka dan sekitar air keruh. Saya masa pre-produksi saya menggunakan 3 hari untuk membuat Riki penggambaran. So yang hari pertama yang saya pergi, saya turun ke Bandar Melaka untuk mencari spot penggambaran untuk B-roll ataupun B-roll iaitu sinematik kepada video saya. Dan hari kedua saya telah pergi ke pejabat Datuk Ronogan Rochua, pejabat guaman beliau. Dan hari kedua juga saya telah pergi ke pejabat Jabatan Warisan untuk membuat temujanji responden saya. Dan hari ketiga saya turun ke Jongke Walk, Jalan Jongke, di mana di situ adalah semua penempatan etnik Baba dan Nyonya dan juga restoran yang terkenal lah di dalam Malaysia dan dalam negeri Melaka sendiri. Dan pada tahap produksi, saya pun menggunakan 3 hari untuk shoot penggambaran di sana. Dan pada hari pertama saya telah membuat penggambaran di Bandaraya Melaka, di tengah-tengah Bandaraya Melaka. Saya mencari spot-spot yang cantik lah. Dan hari kedua saya telah membuat temu ramah bersama 2 orang responden saya, iaitu Datuk Ronald Gan dan Tuan Zanali. Mereka adalah insan-insan, mereka adalah yang arif lah tentang Baba Nyonya. Yang Datuk Ronald Gan Chua adalah etnik asli Baba Nyonya. Beliau merupakan keturunan ke-9. Dan
daripada beliau saya mendapat pelbagai maklumat tentang sejarah asal-usul Baba Nyonya dan semua hidangan masakan dan kaedahnya juga saya dapat juga pada hari itulah Temu Ramah tu. Dan hari yang kedua Temu Ramah saya telah berjumpa dengan Tuan Zanali, iaitu kaki tangan Jabatan Warisan. Beliau juga banyak memberitahu saya tentang makanan yang diwartakan daripada Jabatan Warisan sendiri, tentang hidangan masakan etnik Baba Nyonya itu sendiri. Okay. Dan seterusnya hari ketiga saya melakukan pengembaraan di Jalan Yongke. Saya mencari setiap restoran yang menyediakan hidangan Baba Nyonya lah. Tapi disebabkan PKP saya ada kekangan untuk melakukan penggambaran dekat dalam restoran. Jadi saya hanya dibenarkan untuk melakukan penggambaran di luar restoran saja. Dalam antara restoran ni saya mengambil dari segi harga, saya daripada segi dekorasi dalaman, dan seterusnya saya mengambil hidangan yang mereka sediakan. Rata-rata restoran di Jongke Walk menyediakan hidangan etnik Baba Nyonya lah, dan pelbagai harga, antaranya banyak harga yang berpatutan, dan saya menyeru dan menyarankan agar semua mencuba masakan Baba Nyonya yang berada di restoran Jalan Jongke. Banyak juga restoran yang halal yang disarankan untuk pergi. Okey, itu untuk peringkat produksi. So, peringkat pasca produksi, okey. Selepas saya melakukan semua penggambaran, okey, dalam tahap pasca produksi ni saya telah mengumpul semua footage saya satu demi satu untuk hasilkan sebuah dokumentari. So, dalam pasca produksi ni saya telah melakukan suntingan saya punya hasil kerja dengan menggunakan perisian Filmora. Kenapa saya guna Filmora? Sebab Filmora sangat familiar bagi saya, dan perisian tu adalah perisian yang sangat senang digunakan, mudah, pantas, dan pelbagai feature yang disediakan dalam tu. So saya memang menggunakan Filmora untuk menghasilkan dokumentari video dengan sangat baik. Okey, seterusnya saya pergi ke running order. Okay. So running order ni ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 7, ada dalam 7 8 perkara. Okay, so kiraan detik pertama tu dalam 10 saat saya ada includekan montaj selama 20 saat dan video sinematik 60 saat. Pejabat Temu Ramah saya memerlukan 160 saat untuk 2 sesi, dan demo masakan saya menggunakan 160 saat, dan penutup kredit semua saya includekan, saya masukkan dalam 30 saat. So jumlah video dokumentari saya adalah 600 saat bersama dengan 10 minit. Okay. So saya pergi ke belanjawan. Okay. Belanjawan ni sebenarnya ini pun saya dah dah tapiskan lah, saya dah cut dekat mana yang patut. So dalam pengangkutan termasuk diesel, petrol semua, segera dalam 3 hari tu 200, dan makanan dan minuman 100 setengah. Disebabkan bukan saya sendiri yang turun ke Melaka, sebab saya ada pembantu. So makanan minuman ni adalah termasuk dengan kos saya dan pembantu lah secara kasar. So saya ada bahan basah. Disebabkan dokumentari saya ada program masak di hujung dokumentari. So saya ada menggunakan bahan basah lah. Okay, bila kita buat masak memang kita gunakan bahan basah. So bahan basah saya provide dalam RM100. Asalnya saya provide dalam 100 setengah, tapi saya dapat cut pada hari penggambaran dapat 100, dan cenderung hati saya bagi kepada semua responden saya dengan 100 setengah, dan kontingensi RM100, dan jumlah semua adalah RM700. Okey, kesimpulannya sebenarnya dari segi
mental, fizikal saya memang agak bersemangat lah ketika menyiapkan dokumentari ini. Saya harap dokumentari ini dapat diketengahkan untuk tontonan semua, dan saya telah mencapai objektif kajian saya dalam menyiapkan dokumentari, di mana yang 3 objektif saya terangkan tadi di atas, dan saya sangat bersyukur saya dapat siapkan pada masa yang ditetapkan. Beribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya keluarga saya, kawan-kawan, supervisor saya, doktor sendiri, Dr. Nursia, kerana banyak memberikan semangat dalam menjayakan dokumentari ini. Okey, sekian, terima kasih.